Negara kita telah pun melaksanakan ataupun terlibat dalam perjanjian Bangkor, dan peristiwa itu lama dah, 150 tahun yang lalu, cukup lama. Tetapi kesan dia ataupun akibat rentetan daripada perjanjian Bangkor itu hingga hari ini kesannya melata dan sangat memberikan kerugian yang besar kepada khususnya orang Melayu di negara kita ini. Saya bercakap sebab tanah kita ini luas. Melalui wasiat Raja Melayu telah pun menentukan 50% muka bumi negara kita ini mesti ianya kekal sebagai tanah reserve Melayu. Adapun 50% yang kedua itu adalah tanah yang direbut bersama di kalangan bangsa-bangsa yang ada warga negara Indonesia. Ini cantik, tetapi apa yang berlaku? Di dalam perlembagaan kita jelas menyatakan bahawa tanah reserve Melayu yang diambil oleh kerajaan hendaklah diganti mengikut ciri-ciri, sifat dan nilai. Ini satu yang ditetapkan. Bermakna kerajaan apabila hendak mengambil tanah reserve Melayu bukan mudah. Bukan mudah. Tetapi apa yang saya lihat, saya membaca dan saya melihat keadaan ini berlaku. Kerajaan semasa ataupun kerajaan yang memerintah negeri-negeri, mereka cukup bebas dan mudah untuk mengambil tanah reserve Melayu tanpa memikirkan tentang kesan dan akibat kepada pengambilan itu. Boleh ambil, tetapi kena rujuk kepada kehendak perlembagaan. Bagi saya, kerajaan telah pun melanggar perlembagaan itu sendiri. Kenapa? Sebab tanah reserve Melayu yang dulunya 50%, hari ini tak sampai lagi dah. Maklumat pada saya yang ada hanya tinggal 12%. Kalau lihat pada negeri, saya Negeri Sembilan. Negeri Sembilan sepatutnya ada 50% tanah reserve Melayu. Tapi apa yang saya faham, apa yang saya dapat maklumat, tanah reserve Melayu di Negeri Sembilan hanya 5.49%. Jauh penyusutan dia. Kerajaan mengambil tanpa diganti. Sedangkan apa yang saya faham, boleh rujuk kepada undang-undang, orang yang pakar undang-undang. Apabila tanah reserve Melayu hendak diambil, contoh di Selangor, mereka mengambil 12,000 hektar. Sepatutnya waktu mengambil itu, hendak diambil itu, telah ada tanah lain 12,000 hektar sebagai ganti. Telah ada, telah wujud, telah pun dipastikan 12,000 hektar tanah ganti itu. Baru boleh diambil 12,000 hektar tanah reserve Melayu itu. Ini kehendak undang-undang. Tapi ini tak berlaku. Berlaku di Selangor. Kerajaan Selangor mengambil 12,000 hektar. Hari ini baru diganti 5,000 hektar. 7,000 hektar belum diganti. Bermakna kerajaan telah melanggar perlembagaan dalam tindakan mengambil tanah reserve Melayu. Sebab itu saya menekankan bahawasanya perlu ada integriti kerajaan itu, satu pemikiran kerajaan bertanggungjawab menjaga keluasan tanah reserve Melayu. Nak ambil 12,000 hektar mesti dah ada mana tanah ganti itu, baru boleh ambil. Tapi rata-rata hari ini, contoh Negeri Sembilan. Negeri Sembilan mengambil tanah reserve Melayu. Sleman 2 itu tanah reserve Melayu. Dia ambil. Waktu mengambil, mana dia ganti? Tanah mana? Berapa keluasan dia? Di mana tanah itu? Macam mana permukaan bumi dia? Tidak pernah dia ambil kira. Ambil dulu, bina dulu, majukan. Hari ini dah ganti belum? Sebab itu kesan dia ialah sepatutnya tanah reserve Melayu di Negeri Sembilan sepatutnya 50% tidak susut, ambil ganti, ambil ganti. Nak ambil mesti ada ganti dulu. Tapi ambil tak diganti-ganti. Hingga hari ini tanah reserve Melayu di Negeri Sembilan, takat yang saya maklum 5.49%. Sebab itu saya mengatakan bahawasanya perlu ada kekangan. Kekang itu kekang undang-undang. Orang Melayu nak jual tanah mesti ianya tengok fatwa. Fatwa yang ada hari inilah haram hukumnya orang Melayu jual tanah kepada orang bukan Melayu. Dan fatwa ini perlu diwartakan supaya apabila diwartakan orang Melayu Islam jual tanah kepada orang bukan Melayu, maka ia menjadi kesalahan melanggar undang-undang yang ada dan perlu diambil tindakan. Ini kekangan yang perlu dilaksanakan. Kerajaan yang ada mesti dianya berusaha untuk mengganti. Pertama sekali nak ambil tanah reserve Melayu mesti dah ada tanah ganti itu. Yang keduanya, setiap tahun apabila diperuntukkan bajet negeri, mesti ada bajet sekian-sekian diperuntukkan untuk menebus kembali, mengganti kembali tanah reserve Melayu yang lambat diganti. Dan yang ketiganya, saya berjasa mencadangkan supaya tanah reserve Melayu yang nak diambil ini, selain telah ada gantinya, nak ambil tanah reserve Melayu, dah ada gantinya mengikut ciri dan keluasannya dan nilainya, dia mesti mendapat perkenan raja ataupun sultan di negeri itu. Barulah berlaku pengambilan itu. Ini pandangan berjasa apabila melihat bahawa tanah itu adalah kuasa, hilang tanah, hilanglah kuasa itu sendiri. Saya juga ada pandangan dan ada idea. Tetapi pandangan saya ini perlu diteliti, perlu ada kajian yang lebih detail untuk melihat sama ada pandangan yang akan saya lontarkan ini sesuai atau tidak. Tetapi bagi saya sangat melihatnya suatu yang praktikal untuk menjaga penyusutan tanah reserve Melayu ini berlaku dan berterusan. Iaitu semua tanah reserve Melayu ini hendaklah diwakafkan. Ianya menjadi suatu tanah wakaf
wakaf kerajaan. Boleh dimajukan tetapi statusnya kekal sebagai tanah reserve dan kekal sebagai tanah wakaf. Boleh dimajukan dan boleh didapatkan disewakan. Bagaimana idea saya ini boleh dilaksanakan, dia perlu pada kajian yang beterusan lah. Tetapi saya nak menyebutkan bahawasanya di luar negara, contohnya Qatar, mereka telah pun menjadikan tanah kerajaan sebagai tanah wakaf kerajaan. Jadi tidak boleh mana-mana kerajaan yang berganti, silih berganti, tidak ada kuasa kerajaan untuk menjual tanah kerajaan. Sebaliknya dia kuasa membangunkan, sebab itu tanah wakaf kerajaan. Mungkin kita boleh lihat sudut pandang yang lain. Tanah reserve Melayu ini untuk diselamatkan daripada berlaku penyusutan, satu lontaran saya ialah menjadikan ia sebagai tanah wakaf kerajaan supaya ia terjamin kekal keluasan dia, status dia, tetapi ia boleh dimajukan untuk mendapat manfaat daripada tanah wakaf itu. Ini satu lontaran saya lah.